Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ni insya-Allah. Setelah cuti beberapa minggu, kita sambung balik insya-Allah kelas pengajian kita berkenaan dengan syarah matan Al-Jurmiyah, bagi kita belajar kitab untuk memahami ataupun membaca kitab Arab insya-Allah. Baik. Yang mana kita kali tadi kita bincangkan kita dalam tanda-tanda rafa'. Kita tanda rafa', refresh balik. Tanda apa hukum i'rab ada 4. Kita rafa', nasab, khafad dan jazam. 3 daripada 4 ni untuk isim, 3 daripada ni untuk fi'il. Okay. Untuk isim rafa', nasab dan juga khafad. Untuk fi'il rafa', nasab dan juga jazam. Okey. Dan untuk rafa' itu sendiri dia ada tanda asal. Tanda asal dia adalah dhammah. Bahkan kadang-kadang kita nak terjemahkan, kita mudahkan faham dengan kata rafa' itu adalah hukum baris depan. Okey, pasal tanda asal dia adalah dhammah, itu baris depan. Kemudian kalau nasab, hukum baris atas. Sebab baris atas tu fathah tu adalah tanda asal dia. Kemudian khafad, tanda asal dia adalah kasrah. Ini hukum baris bawah. Jazam hukum tanda mati. So basically keempat-empat benda tu dia ada tanda asal dan tanda dipanggil tanda yang gantian. Untuk rafa' dia ada 4 tanda. Ad-dhammatu wal alifu wal wawu wan nun. Ni nanti kita beritahu kat mana. Yang pertama alif. Alif tu adalah tanda bagi rafa' untuk 4 benda juga, iaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan juga fi'il mudhari' yang tak bercantum dengan akhir sesuatu. So kita baru ambil 2 Kita baru sampai ke 2. Itu kita bincangkan hari itu berkenaan dengan last kali tentang tanda dhammah, dhammah sebagai tanda rafa' bagi jamak taksir. Jamak taksir. Dan jamak taksir itu kita sebutkan dia ada perubahan-perubahan dia, kita bincang hari itu. Ada 6 bentuk perubahan. Dia apa kekal huruf, tukar baris, kemudian tukar baris, tambah huruf, tukar baris, buang huruf. dia apa benda tersebut adalah perubahan-perubahan yang berlaku pada fi'il ataupun jamak taksir yang kita kena ingat dalam Quran Karim macam kita sebut itu ada 47 lebih kurang bentuk yang kita tunjukkan contoh daripada karangan seorang pelajar Ummul Qura, perempuan yang buat tajuk jamak taksir dalam Quran. So kita kata contoh-contoh yang kita boleh tengok lah. So last kali itu kita ambil sampai situlah, sampai last kali. Dan kita kata okey, dhammah tadi tak kira zahir atau muqaddar. Lupa nak ingatkan zahir macam dia, macam kita kata kalimah pada isim mufrad, Muhammadun, Aliyun, Zaidun. Okey, atau Zainabu, Fatimatu, Aminatu. Tapi kalau anda kata dia yang muqaddarah, contoh macam Musa, Isa dan Qadi, okay, Fata, dia semua tu adalah dhammah dia tersembunyi. Macam juga pada jamak taksir itu juga dia ada yang kita panggil apa, dhammah dia zahir, nampak akhir, tapi ada juga yang kita tak nampak pada akhirnya. Okey, baik, so kita habis kat situ last kali. Okey, hari ni insya-Allah kita akan masuk kepada jamak muannas salim. So yang ketiga daripada 4 guna dhammah sebagai tanda,
rafa'. Kita ada isim mufrad, jamak taksir. Ni yang ketiga jamak muannas salim. Kita sebut jamak muannas salim ni, so apa dia kata salim? Dia tahu selamat daripada perubahan. Jadi dia kekal macam muslimatun, muslimatun, mim sim lam mim kekal. Alif ta belakang tu, itulah tanda dia muannas salim. Dia tak ada ubah pada bentuk asal. Macam jamak muzakkar salim macam tu juga. Muslimuna, mim sim lam mim. Waw nun tambah belakang, itu tanda jamak dia. Waw nun atau ya nun belakang tu tanda jamak dia. Tapi huruf yang asal tetap kekal ada. Itu dipanggil sebagai jamak muzakkar salim atau muannas salim. Tapi kat sini kita bincang muannas salim sebab muannas salim yang gunakan dhammah sebagai tanda rafa' dia. Baik. Okey, sambung kita baca Baik. Bismillah. Wa amma jam'ul muannatsis salimi. Wa amma jam'ul muannatsis salimi. Fahuwa. Okey, dia kata ada pun jamak muannas salim, jamak perempuan yang sejahtera ini daripada perubahan, maka ia fahuwa, maka ia ma dalla ala aktsari, ma dalla ala aktsara min isnataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Wata'in fi akhirih. Okey. Dia adalah jamak muannas salim ni, dia kata dia adalah apa yang menunjukkan kepada lebih daripada dua perempuan. Dua perempuan. Isnani laki. Isnani dua yang muzakkar. Tapi isnatani atau isnataini perempuan. Jadi dekat sini dia kata apa menunjukkan kepada lebih daripada dua perempuan bi ziyadati alifin wa ta'in, dengan tambahan alif dan ta fi akhirih, pada akhirnya, nahwu Zainabatun wa Fatimatun wa Hammamatun. Okey. Dia kata contoh dia Zainabat. Kita ada baca itu kan jamak taksir untuk Zainab, Zayanib kan. Dan kat sini Zainabat gunakan jamak muannas salim. Kalimah Zainab tetap ada, tambah alif ta di akhirnya. Okey. Dia kata Zainabat, Zainab. Mana Zainab A, Zainab B, Zainab C, Zainab D. Mana tiga orang lebih bernama Zainab. Kita mesti sebut lah macam ni, macam pelik jugalah Zainab A, Zainab B kan. Tapi bila kita lihat balik, sebenarnya pada penggunaan orang Melayu kita guna nama Muhammad. Jazakallah khairan. Nama Muhammad. Kan Muhammad Ali, Muhammad ni, Muhammad tu, Muhammad ni kan, Muhammad Abu. Kan bila kita Muhammad, ikut logik dia, semua orang tu nama Muhammad lah. Kenapa? Bapak saya, atuk saya nama Haji Ali je. Ni rindu. Orang ya, ngigau kita ngigau orang. Okey. Nama yang biasa. Sebenarnya kadang-kadang kita lihat para ulama ada bahaskan kenapa contoh dalam grammar bahasa Arab kalimah nama Ali, Zaid, kenapa digunakan? Sebab tafaul, para ulama bersangka baik atau harap kebaikan, yang mana kita punya pengetahuan makin tinggi, makin bertambah. Zaidun maksud dia bertambah, Aliun maksud dia tinggi. Sebab tu contoh-contoh macam tu sering dipakai dalam contoh-contoh kalimah bahasa Arab. Benda tu ada kaitan tak dengan orang Melayu dulu selalu cakap kan, daripada nama kan, nama Syamsul, panas ni matahari sebab tu Hamzah. Tak. Orang Melayu kita ada pahaman lain tentang nama tu. Yang nama dia kata tak boleh bawa lah, tak boleh pikul lah, tak boleh tanggung lah, salah bagi nama lah. Dia lupa takdir Allah Ta'ala tentang manusia. Perangai macam tu bukan tu perangai dia. Panabaran dia cakap apa, nama tak Syamsul pun macam tu juga perangai. Dia tukar nama Abu Talha pun macam tu juga. Okay?
kena faham sebenarnya benda tu tak ada kaitan dah. Memang nama tu main peranan dalam kita mendoakan orang tersebut. Tapi tak adalah semua orang nama macam tu jadi macam tu. Kerana ada nama Nur Iman, kita tengok bugil pakai baju tak cukup kan. Ini masalah jugalah. Cahaya iman. Tapi kadang-kadang mungkinlah keluarga tak panggil penuh. Tu ada juga kes juga. Jadi kes letak nama panjang-panjang anak, betul lah sekali jumpa je. Nama dia ke metok je. Daripada panjang-panjang nama ha? Ya dulu macam jiran saya lah. Dia punya anak nama dia Zulfadli jadi Boy, Zul Husni jadi Joy, Zul Effendi jadi Didi. Dia jadi macam tu je. Jadi bila sekali saya kata benda tu pasal trend. Orang ramai trend dengan mudah nak panggil. Lepas tu kalau dia jangan bagi nama anak panjang-panjang. Bagi panjang-panjang masalah. Tapi memang tajuk belajar ni ada para ulama sebutkan bahawa penggunaan contoh tadi sebab tu. Sebab kononnya untuk membolehkan ya, sebagai tafaul doa, sebagai mana nama tu sering disebut, jadi orang tu makin tinggi ilmu, makin bertambah ilmu. Harapannya begitu. Ya. Kadang nama je macam tu, tapi orang tak macam tu juga, pun ada juga. Ya. Baik. Okay, Zainabat tu maksud dia Zainab. 3 orang Zainab. Zainab A, Zainab B, Zainab C. Wa Fatimatun, Fatimah 1, Fatimah 2, Fatimah 3. 3 Fatimah datang. Tahun bila entah nama Aisyah jadi banyak. Mana saya ada Aisyah, Abu Talha ada Aisyah, ini ada Aisyah, kawan ni dapat Aisyah. Dalam 2018 tu orang suka nama anak Aisyah. Nah, jadi Aisyah Aisyah B, Aisyah C. Aisyah dia tak boleh. Dia Aisyatun. Alif ta. Aisyatun. Okey. Okey, wa hammamatun, hammamat bilik mandi bilik mandi 3. Hammam. Kalau burung pati tanpa sabdu. Hammam. Burung pati yang sila sebut. Tanpa sabdu burung merpati. Dengan sabdu bilik mandi. Cuma bilik mandi yang ini bukan bilik mandi kita, tau. Ini bilik mandi yang jenis macam bilik mandi air panas yang dipanggil macam sauna, macam jacuzzi tak. Macam public bath. Itu panggil hammam. Itu panggil hammam Bukannya macam kita sebut hammam ni orang banyak terjemah lain. Orang bayangkan bilik mandi lah. Bathroom. Okey tak? Bathroom ni yang public bath. Kalau pergi Turki, pergi sekian dia ada bilik mandi macam zaman Rome style tu. Mandi macam tempat-tempat besar macam tu. Ramai-ramai. Para sahabat Nabi SAW dulu bila pergi sampai ke Syam dan sebagainya, di Syam ada tempat mandi awam macam ni. Di belah tanah Arab payah. Diorang biasa kalau ada oasis, mandi situlah. Diorang tak ada tempat mandi yang mandi ada letak ada wap dan sebagainya. Itu yang panggil hammam. Ada air panas ya. Jadi hammamat. Sauna saja tu tak kena juga. Dia macam dia public bath tu memang tempat mandi. Macam dalam cerita Jepun tu panggil onsen. Onsen. Dia macam masuk tempat tu masuk mandi ramai macam tu. Tapi tempat itu masalah juga. Ada tempat macam tu, kalau orang bogil kita bogil juga, gila tu. Tahu? Dia sebagai menghormati orang lain. Dia tak, dia WC, water closet. Ada juga hammam. Pasal dia terbiasa, penggunaan tadi terbiasa. Originally tandas tu dia panggil khala. Originally sebab tempat kita lari daripada orang untuk buang air. Sebab tandas zaman Nabi dulu bukan ada pipe macam ni. Dia tempat buang sampah. Diorang buang qada hajat, datang balik. So basically tempat tu akan asing daripada perkampungan. Di kampung kita, nak buang air, pergi keluar kawasan. Dia macam satu cerita. Saya bukan ajak tengok movie, tapi cerita Tamil, cerita Tamil ke, cerita Hindi kot. Toilet tajuk dia. Pernah tengok? Itulah, tengok cerita lain. Cerita toilet ni best dia. Pasal dia ceritakan, dia buat cerita ni sebab ada jadi kes.
perempuan tu minta cerai dengan suami dia kes toilet di India. Sebab perempuan ni daripada bandar, rumah dia toilet dalam rumah, tapi dia kahwin dengan lelaki ni, kampung lelaki ni toilet pergi jauh. Elok-elok malam pengantin tu, pukul 3 pagi tengah-tengah tidur, mak mentua ketuk tingkap, ajak keluar pergi jamban. Dia keluar pergi ramai, pergi jamban, keluar ramai. Kemudian habis pukul hajat datang balik, tempat jauh. Dia tak boleh, kalau buang air keliling rumah tu memang masalah penyakit, memang masalah. Iaitu jadi kes yang kadang black plague kan, taun ni bila bandar tu orang ramai tak reti nak gunakan apa public toilet sebagainya, dan last kali start di Eropah banyak kali jadi. Lepas tu ada satu perencana, ada connection, BBC buat, ditunjukkan macam mana porselin menyelamatkan Eropah. Tu porselin yang kita panggil apa, yang kita buat pasu yang jenis licin tu kan. Okey. Porselin itulah sebenarnya menyelamatkan Eropah. Eropah sebenarnya dulu tak boleh berhenti daripada kena wabak penyakit. Bila porselin diketemui daripada China, teknik porselin yang macam kaca licin tu dibuat pada longkang-longkang diorang. Jadi kumbahan dan sebagainya boleh jalan. Kalau style lubang biasa sangkutlah. Orang A buang, orang C buang. Dekat situ habis lah. Jadi untuk memastikan semua berjalan, porselin lah yang bantu menyelamatkan Eropah. Ada satu BBC punya rencana. Best. Connection. Ni tengok cerita bukan, ni tak kerja lain. Tengok cerita tu. Dapat ilmu, dapat tahu macam mana A dengan B, B dengan C, dia ada kaitan. Rumah nenek-nenek kita dulu kan, Pun asing. tandas pun asing keluar kan. Tapi orang kita dulu, dia kepercayaan tu bukan masalah asing sangat. Dia lebih bertajuk masalah tak sah solat. Tengah tak sah solat Ustaz. Kalau non-Muslim pun dia asing, tapi kita tanya sebab apa. Sekejap lagi kalau macam nenek anak, mak anak bila dia first pindah duduk taman, dalam rumah, dia kata bila orang start flush ke apa semua, kita nak makan kan, bau tu Datang balik. datang juga. Tak nak. Kalau rumah asing, dia tak ada bau. Betul juga lah, bau. Itu betul juga. Tapi dari masalah asas biasa kalau Melayu kita normally macam tu. Tapi zaman dulu sebelum tu sungai lah, bau pokok. Orang Melayu kita. Jadi basically tandas, bila sebut tandas kan, mirhab ke, kalimah dia seperti khalaq ke kan, ataupun nama apa, ghaid ke, ghaid kan, itu semua tu tempat buang air yang bukan dalam rumah. Jadi bila dah dalam rumah kita dah masuk tempat tu, kita buang air, tempat tu kita mandi, last sekali dia panggil hammam terus, habis cerita. Jadi benda tu jadi mudah. Zaman dulu orang tak dapat nak mandi macam kita dalam rumah sekarang. Jadi untuk mandi macam kita sekarang ni, kena pergi dekat public bath. Jadi hammamat, hammam. Okay, baik. Taqulu ja'az Zainabatu wa safaral Fatimatu. Okay. Jadi engkau kata, anda akan berkata, ja'az Zainabatu, telah datang Zainab. Zainab ya, kalau Melayu kita kali 2 dah banyak dah. Zainab. Wasafaral Fatimatu, dan telah musafir Fatimah. Mana 3 orang lebih bernama Fatimah telah musafir. Ada 3 orang lebih, wanita bernama Zainab telah datang. Fazainabatu wal Fatimatu marfu'ani. Okey, dia kata maka Zainab dan Fatimah tu marfu'ani, kedua-duanya adalah marfu'. Wa alamatu raf'ihima ad-dhammatu zahiratu. Okey, dan tanda rafa' kedua-dua kalimah Zainabat dan Fatimat adalah dhammah yang nyata. Okay, dhammah yang nyata. Wala takunu dhammatu muqaddaratan fi jam'il muannatsis salimi illa inda idafatihi
liya'il mutakallimi. Nahwu hadhihi syajarati wa bakarati. Okey. Dia kata dan tidak jadi, wala takunu, dan tidak jadi dhammah tu, kalimah huruf baris dhammah tu tersembunyi pada semua pada jamak muannas salim. Pada jamak muannas salim takkan jadi dhammah tersembunyi pada jamak muannas salim illa, kecuali inda idhafatihi, ketika disandarkan ia. Mana jamak muannas salim disandarkan ia, digabungkan ia, dikompaundkan ia, dimajmukkan ia kepada ya mutakallim. Ya mutakallim ya saya. Ya mutakallim tu ya saya, orang yang berkata-kata. Mutakallim yang berkata-kata. Ya mutakallim ya orang yang berkata-kata. Itu ya apa? Baiti, jannati, zauji, ibni, kan? Baiti rumahku, jannati syurgaku, zauji isteriku, ya. Semua ya tersebut adalah ya saya. Ya saya. Yang ya saya ni dia memaksa kalimah untuk ikut baris bawah. Dia tak boleh baris lain. Contoh? Itu depan. Yang mutakallim ni duduk belakang, takkan duduk depan. Itu satu benda yang menarik, interesting macam soalan abang kita tanya. Memang betul. Kadang-kadang kita macam confused. Dia ya juga, tapi ya tu duduk depan. Ya saya takkan duduk kecuali di belakang. Yep, saya di ujung. Dia mungkin di-confuse, kita mungkin terkeliru bila dia perempuan datang. Ya perempuan, macam bila kita uktubi, ijlisi, ikra'i, kuli. Kan kisah itu kan Maryam, kuli washrabi wa qarri aina. Kuli washrabi wa qarri aina. Ketika tu baru kita akan ada kalau siapa tak faham mungkin ya ni ya saya ke ya mutakallim ke ya mukhatabah, ya perempuan. Sebab ya tu kat situ di ujung tu dia akan ada confusion. Sebab tu kita sebut itu, kalau ya saya ni bercantum dengan fi'il, dia akan tambah nun. Ingat. Sebab tu kita doa kunut subuh bunyi Allahumma dini fi man hayy wa afi ni fi man afi wa tawalla ni fi man tawalla wa barik li fi ma atais wa qini. Semua tu bila dicantum dengan fi'il. Dengan fi'il. Allahumma dini, ihdi ni. Patutnya ihdi je lah. Tapi pasal takut nanti kita confuse antara ya saya dengan ya perempuan, maka dijadikan dalam bahasa Arab ada nun untuk protect daripada kita terkeliru sama ada ya tu ya saya ke ya perempuan. Jadi kalau ya depan takkan jadi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ahlul kitab, ya ayyuhan nas. Itu takkan jadi ya tu ya saya. Ya saya mesti duduk belakang. Selama lama. Takkan duduk tengah. Selama lama. Duduk belakang. Sebab tu kita bunyi kan, dengar kan. Bila kita tukar kan. Kebetulan kata ganti nama duduk belakang sentiasa. Macam kita belajar solat jenazah. Bila mayat tu lelaki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akim zuhahu wa'asyam badakhalahu semua kan. Tapi bila kita, kecuali dia sebelum dia balik bawah. Tapi kalau kita perempuan, kita Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'akim nuzulaha wa'asyam badakhalaha. Semua ha. Dia memang dhamir yang cantum ni mesti duduk belakang. Cuma saya sebut kan boleh jadi confuse bila ya perempuan. Ketika kita guna kata kerja untuk perempuan, arahan. Macam saya kata pada Tuan Haji, qul. Macam dalam Quran, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Tapi bila kita kata pada perempuan tak boleh. Dia kata quli. Quli. Yang perempuan dia berlaku dekat fi'il je lah. Yep, saya. Ya perempuan dekat fi'il je. Bahkan dia fi'il amar. Fi'il amar. Fi'il perintah, command. Kita tu kan tunjuk suruh hafal
Madi mudhari' kan. Amar kita tak masuk lagi sebenarnya. Fi'il ada 3. Dia madi, mudhari', amar. Kita cuma bagi hafalan hari tu 2 saja. Saya suruh hafal madi dengan mudhari'. Amar tak masuk lagi. Sebab amar ni cara buatan dia ada kaitan dengan mudhari'. Ada cara dia, teknik dia. Cuma ikut hafalan, kita tak faham teknik, hafal je. Macam kita kata hafal kan. Contoh macam jalasa yajlisu, amar dia ijlis. Ijlis untuk lelaki, ijlis. Tapi kalau perempuan, ijlisi. Jadi ya. Ya tu ya perempuan, ya mukhatabah. Ya perempuan kita ucapan kepada dia. Kalau ya mutakallim ni bukan dalam fi'il, dia pada isim. Bila kita gunakan ganti nama saya, mana my house kan, mine, me, dia akan jadi daripada ana jadi ya. Ana ketika dia berasing bercantum dia jadi ya. Lepas tu dulu kempen satu masa dulu, baiti jannati, rumahku syurgaku. Ni siapa sunat laser tak dan. Pasal nama lama puluhan. Zaman tu mana sunat laser. Laser ni orang ingat main tembak je, cerita Star Wars. Mana orang boleh bayangkan laser potong kemaluan punya ni, daging tambahan tu. Sekarang kan sunat laser cepat je habis. Baru dia ingat kat mana? Kat hospital dekat Puncak Alam. Budak tu pegang kain pelikat keluar daripada wad. Tu mak dia gitu. Saya kata baru sunat ke ni? Dia kata kamu menjelang nak masuk cuti sekolah kan. Itu mak bapak sibuk hantar anak untuk khatan. So ala kulli hal, jadi memang okey, ulang balik. Ya saya ni memang dia kata baiti jannati kan, ismi. Orang tanya kita ma ismuka, kita jawab ismi. Aina baituka, baiti. Man huwa, tu siapa? Huwa abi. Man hiya, hiya ummi. Man hadha, hadha akhi. So kita akan, ya saya tu dia macam tu. Cuma saya kata dia akan jadi confused bila kalau ya mutakallim yang tak belajar lagi fi'il kan. Ya macam iqra'i, uktubi, kuli, ijlisi. Kita suruh perempuan duduk, dia tak boleh bunyi macam tu. Tapi memang kekok lah. Kami kat tanah Arab belajar bahasa Arab, kita biasa guna jantan je. Kalau perempuan cakap, kita macam nak jawab tu lambat sikit. So jarang guna. Kaifahaluka biasalah, kaifahaluki jarang guna. Jadi contoh macam istilah penggunaan tadi. Jadi ya saya tu every time kita kata suruh makan, suruh duduk kan, suruh tidur, suruh masuk, suruh keluar. Macam udkhul pada lelaki, udkhul masuk. Kalau perempuan udkhuli. Kalau lelaki ukhruj, perempuan ukhruji. So jadi ya tu. Faham tak? Ya akhir tu. Kalau nak confuse dekat situ saya setuju. Kalau ya ayyuhalladzi itu duduk depan takkan confuse. So ya belakang ni ada 2 je. Kalau ya satu lagi ya nisbi lah, macam Malaysia. Malaysia dia ada ya. Dan dia ada sabdu. Malaysia. Kan? Hadha Ameriki. Ni orang Amerika. Ameriki. Hadha Malaysia. Ala Melayui. Tak sebut. Tak sebut jadi macam Malaysia, malas. Kan? Malaysia. 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 Okey. Macam Cina, Sin. Kalau orang tu Cina, kita bangsa Cina, Sini. Sini. Ini saya ada ya. Ya tu ya sabdu. Sini sot. Sini. Hindi. Macam Jepun, Yabani. Yaban. Jepun, Yaban. Bukan Japan, Yaban. Yabani. Korea, Kuri. Itu yang kita biasa budak Malaysia kena dekat Yaman. Kuri dia panggil budak Malaysia. Kita kan Melayu ni kan tak ada mata besar bulat macam India. India kan masa dia bulat besar. Yang Malaysia nampak sepet semacam dia lamsam sekaligus. Nampak budak Malaysia lintas je, kuri. Ya, kuri.
Korea. Kalau jadi Korea, pergi kat Yaman. Memang anak-anak orang Yaman akan panggil awak Korea. Mata muka kita. Walaupun kita dengan yang Cina dan Jepun, kita ada beza sebenarnya. Tapi diorang tak perasan bab tu. Nampak rupa sebiji je, nampak macam ni, oh ni Jackie Chan. Satu lagi yang bagus ni, diorang takut kita. Sebab dia tengok je muka Jackie Chan, mesti pandai kungfu. Muka Jackie Chan, pandai kungfu. Jadi macam kalimah sini, kuri, ya belakang tu Australia, Indonesia. Kan? Kita dengan Amerika, Eropah. Ya tu, ya nisbah dipanggil. Ya penisbahan kepada apa? Negara ke, bangsa ke, Arabi, kan? Bangsa Arab. Berbangsa Arab. Misri, berkerakyatan Mesir. Misri, betul? Suria, ya. Palestin. Ya belakang tu dipanggil ya nisbah. Sururi, Ikhwani, Madkhali. Semua sekali tu dia punya words tu, ya belakang tu adalah ya nisbah dipanggil. Penisbahan seorang kepada suatu. Adli tu sama lah. Tak, adli tu ya saya. Ya saya. Maksud dia adli keadilanku. Adlun keadilan ya ku. Macam Fauzi. Fauz kejayaan, ya saya. Fauzi kejayaanku. Falahi ke. So ya sebab tu ya yang belakang ni kita tak banyak sangat confusion, kecuali yang ya tadi lah. Ya perempuan dengan ya saya, betul ya nisbah. Tiga je. Baiti, abati, yes. Abi. Nampak? So jadi bukan ya ayuha tadi Ya depan tu tak boleh, dia belakang. Dia always belakang. Okay? Baik. So jadi dikata semua pada jamak muannas salim ni, semua dhammah dia zahir, kecuali ketika sandaran kalimah jamak muannas salim tu kepada ya saya, ya mutakallim. Nahwu contoh, hadhihi syajarati, ini pokok-pokok saya, wa bakarati, dan lembu-lembu saya. Actually lembu boleh jadi abqar pun dia juga. Dia tengok dekat ni, boleh jamak taksir ada, jamak muannas salim pun ada. So jamak salim ditunjuk kat sini. So dekat sini kalimah ta tu, ti, bakarati, dia dikira dhammah dia muqaddarah sebab munasabah kasrah dengan ya. Bila ya ada, tak boleh pada atas huruf depan dia. So di sini saja keadaan yang dhammah itu tersembunyi. Lain dari itu, tidak ada dhammah tersembunyi pada jamak muannas salim. Jamak salim tak ada dhammah tersembunyi kecuali kat sini. Bila disandar kepada ya saya. Macam bila kata apa? Bila kata Nabi Allah Lut, dia kata kepada haula'i banati, mereka ini banati, anak-anak perempuanku. Dia boleh cakap pada kaum dia, ni kau jantan kenapa? Ni anak-anak perempuan aku, kahwinlah dengan mereka. Hunna atahharul lakum, mereka lebih suci untuk kalian. Jadi banati tu, kalimah banati, dia sepatutnya dhammah, tapi kerana ya saya ada, tak ni kau tak tunjuk. Dalam Al-Quran, dalam surah, kejap ya. Ni benda macam ni memang kena baik kali ulang. Saya tahu tak ingat sekaligus sebut, tak ingat. Bila kita ulang-ulang sebut baru kita ingat balik. Sekejap Okey, dalam surah Hud ada sekali, dalam surah Hijr ada sekali. Okey. Kita buka dalam surah Hud kot. Dalam surah Hud ni perbualan di antara Nabi Allah Lut dengan kaum dia. Bila kaum dia sibuk serang rumah dia untuk terpa kepada tetamu-tetamu dia yang
Ialah malaikat sebenarnya. Handsome lah. Jadi diorang pun menggelupur datang cari nak terekam tetamu Nabi Allah Lut. Dalam ayat 78. Kita tengok 78. Kali boleh tengok hadis sebenarnya, tapi masalahnya app yang tunjuk hadis tu dia banyak dalam Android dengan tu je, dalam Windows tak ada yang mudahkan kita untuk buat kerja. Sekejap 78. Okey, kita tengok depan, saya buka. Oh, lebih 78. okey. Okay, dia kata sini. Okey, dia tetamu Nabi Ibrahim tu malaikat. Dalam ayat sebelum tu, kalau sebelum daripada 78 77, kita akan jumpa perbualan di antara Ibrahim alaihissalam dengan malaikat-malaikat yang datang rumah dia singgah memberitahu tentang kelahiran Ismail alaihissalam sebelum pergi musnahkan. So Ibrahim alaihissalam lepas perbualan tersebut, dia tak boleh nak tolong apa-apa. Dia cuba nak minta supaya malaikat jangan musnahkan. Tapi Allah Ta'ala dah berikan itu adalah perkara yang tak boleh mereka tolak. Innahum atihim adzabun ghairu mardud. Sungguh datang pada mereka, sungguh mereka atihim akan datang pada mereka azab yang tidak boleh ditolak. Okey. Maka Allah Ta'ala pun nyatakan lepas tu tentang kisah Nabi Lut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun asib. Walamma dan lamma apabila ja'at telah datang rusuluna utusan kami. Datang kepada siapa? Lutan. Tengok dia baris apa? Hukum apa dia? Rafa, nasab, khafat, jazam. Apa? Nasab. Beri atas. Nabi datang utusan kami kepada Lut. Si abihim telah buruk terhadap mereka itu suasana, wa dhaqa bihim dhar'a dan telah sempit pada mereka lengan. Maksud dia dah sempit sangat, dia tak boleh tolak dah. Orang tu datang, dia tak macam ni zira' lengan, bila kita lapang macam ni. Bila kita dah macam tertolak sampai tak boleh dah buat apa dah. Kata Nabi Allah Lut, wa qala dan baginda berkata, hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang sangat-sangat susah, sangat-sangat sukar. Yep. Ja'at sebab kalimah rusul adalah jamak taksir. Jamak taksir boleh pakai jantan atau betina. Terutama pada makhluk yang tidak ada lelaki perempuan. Malaikat lelaki perempuan. 1, 2, 3. Ada lelaki perempuan, malaikat bukan lelaki perempuan. Kalau singular kita akan guna dia dengan lafaz lelaki. Tapi bila dia jamak, digunakan dengan lafaz perempuan. Dia sama macam benda atau sesuatu yang bukan manusia, contoh macam objek dan sebagainya, kita guna macam tu. Macam qalamun, 2 qalamani, okay, jantan tapi bila 3 aklam jadi perempuan terus. Contoh hadza qalamun, hadzani qalamani, 3 je hadhihi aklamun. Dia guna macam tu. Istilah cara penggunaan dia pasal malaikat bukan manusia. Tapi dia bukan lelaki, bukan perempuan. Tak jantina. Ada orang tanya kenapa dia tak ada lelaki perempuan? Sebab yang perlu lelaki perempuan ni yang tak sempurna, yang tak cukup. Kita perlukan pasangan untuk hidup. Tak ada hidup, tak ada pasangan, tak boleh hidup. Ya, muka orang duduk depan aku, aku cakap je dah. Kan? Itu kesempurnaan hidup. Sebab kita tak perfectness hidup tu tak ada kecuali dengan pasangan. Macam kalau kita ada pokok buah kan. Kalau pokok buah tu bunga jantan saja, tak jadi bunga betina saja. Tak jadi, dia kena dua-dua bunga. Baru dia jadi
persenyawaan dan boleh keluar buah. Kalau tidak, dia tak ada benefit. Itu maksud asal lah. Sebab tu kenapa kita manusia ni perlu lelaki, ada perempuan, jantan betina. Pada makhluk Allah semua ada pasangan. Tapi pada malaikat dia tak perlu pasangan. Sebab dia bukan tugasan dia macam kita untuk membanyakkan hidup. Bahkan para malaikat lagi banyak banding kita sebenarnya. Dan dia jadi dengan kalimah kun. Allah Ta'ala kata jadi, maka dia jadi. Dia tak perlu kepada sistem malaikat baby, malaikat remaja, malaikat kanak-kanak. Tak ada. Malaikat tua. Tak ada Yang ada budak orang kata macam malaikat tua je, malaikat baby. Tu masalah tu. Tak ada tak wujud. Okey. Jadi bila abang tanya soalan tu betul. Ja'at rusuluna, sebab dia panggil pada para malaikat tadi dengan istilah tadi. Tapi kadang bila mereka bercakap, kadang ada masa lain Al-Quran digunakan dengan jamak mudzakkar salim. Kadang-kadang dengan macam ni. Bihim terhadap mereka itu siapa? Terhadap Lut dan bukan malaikat tu. Terhadap malaikat Lut. Si abihim telah buruk terhadap mereka itu Lut. Wa daqa bihim dan telah sempit terhadap mereka lengan. Tak boleh buka, tak ada ruang langsung dan nak bergerak. Dan berkata waqala, dan beliau baginda berkata hadza yaumun asib. Ini adalah hari yang sukar. Okey, kemudian dia kata waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Dan datang kepadanya, dan telah datang kepadanya. Nya siapa? Lut. Qaumuhu, kaumnya. Kaum Lut datang kepada Lut. Yuhra'una ilaihi, mereka bergegas kepada dia. Bukan datang perlahan-lahan, datang menerpa. Wa min qablu, dan sebelum dari itu, sebelum dari itu, sebelum datang jumpa Lut tu, kanu ya'maluna sayyi'at, mereka telah buat perbuatan-perbuatan yang buruk. Lepas buat maksiat dekat mereka dia buat tu, datang jumpa Lut, terpa nak terkam tetamu-tamu Lut alaihi salam. Sayyi'at, sayyi' perbuatan buruk, macam-macam benda. Diorang ni kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan ayat lain, antara mereka merompak. Ini dia banyak benda dia buat, bukan satu je. Bab berkenaan dengan sodomi itu satu benda lain. Itu satu benda. Bab lain ada lain lagi dia buat. Diorang bukan tu. Bab kufur Allah Ta'ala pun dia juga. Jadi mereka baru datang buat maksiat, benda-benda buruk, datang terpa pada Nabi Lut. Lepas tu Nabi Lut kata apa? Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Qala, dia itu Nabi Lut berkata, ya qaumi, wahai kaumku. Mi itu kan sebenarnya asal dari ya. Mana pergi? Allah Ta'ala tinggalkan, tak ada lah. Tapi kita tahu ya kat situ. Kalau dalam i'rab kita akan sebut ya tu belakang tu ada ya mutakallim. Belakang mi tu ada ya saya yang tidak dibaca atau tidak ditulis. Hatta dalam qiraat dan sebagainya tulis dia macam tu. Ya qaumi, wahai kaumku. Haula'i, mereka ini. Banati, banat plural bagi bintun. Bintun, bintani atau ibnatun, ibnatani, banat. Anak-anak perempuan. Bintun, bintani, banat. Jamak apa? Jamak muannas salim. Bintun, bintani, banat. Kalau ibnun, ibnani, abna. Atau bani. Banun kan, bin kan. Bani. Kalau banat, mana anak-anak perempuan. Belakang tu ku. Hunna, mereka. Atharu lakum, lebih suci untuk kalian. Fattaqullaha, maka ittaqullah, takwalah kepada Allah Ta'ala. Takwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Wala tukhzuni fi dhaifi, yang kalian hampakan aku pada dhaifi. Dhaif tetamu. Ku
Tetamuku. Jangan kalian hampakan aku. Mana jadikan disappointment pada aku terhadap tetamuku. Aku bawa dia datang sini rumah aku selamatkan dia orang. Korang datang kau serbu rumah aku. Alaysa minkum rajulur rasyid. Adakah tiada? Adakah? Laisa tiada. Minkum, dengan kalian ni, rajulur rasyid, seorang lelaki yang cerdik, berpanduan. Takkan semua sesat. Kata Nabi Lut kepada mereka. Jadi kat sini dengan kalimah banati ni, kan? Dia maksud dia ini kalimah jamak muannas salim kita sebut tadi. Kaum dia jawab apa? Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Qalu, mereka berkata, laqad alimta. Laqad demi sesungguhnya. Alimta. Belajar dah. Alima, tahu. Alimta, engkau telah tahu. Demi sungguh engkau telah tahu. Ma lana, ma tiada. Lana, untuk kami. Fi banatika. Fi pada banatika, anak-anak perempuan kau. Min haqqin, sebarang hak. Kami tak ada hak. Maksud dia tak nak lah. Tak ada sebarang keinginan. Kau tahu dah kan kami tak nak anak perempuan kau. Wa innaka, dan sungguhnya engkau, innaka, sungguhnya engkau, la ta'lamu, benar-benar tahu, ma nurid, apa kami nak. Kau tahu kan kami nak apa? Kami tak nak anak engkau. Nampak banyak boleh bayangkan dengan jahatnya orang cakap macam tu kepada Nabi Allah Lut. Benda ni benda lama sebenarnya. Kisah tentang tajuk ni kisah lama. Kisah yang telah dipadamkan. Tiba datang zaman kita, ada orang korek balik. Dia kata pada alam binatang ada je jantan dengan jantan. Ni kok dia binatang. Kenapa? Allah nak bagi akal. Kadang ada orang kata macam kes macam ni. Dia kata naluri. Saya ingat waktu youth camp Al-Khadim dekat Perlis tu. Seorang kawan kita ni, budak ni peserta daripada India. Dia tanya soalan. Dia kata, ni ayat lah. Biasa rupanya geng-geng LGBT pakai. Dia kata, salah ke saya cinta dia? Kan? I love him. Mana? Saya lelaki, cinta dia lelaki juga. Kan cinta tu perasaan. Macam mana saya salah pula? Dia kata yang tu. So saya kata je, saya jawab. Saya kata macam ni. Cinta tadi, kena tengok. Cinta sahaja, cinta dengan seksual, cinta. Cinta dengan lust, mana rasa seksual. Dengan isteri boleh lah. Dengan mak mana boleh? Dengan anak perempuan mana boleh? Cinta tu kita cinta Nabi, tapi bukan dengan nafsu syahwat. Kita cinta negara. Bukan pergi datang piong peluk tiang apa Cat Tower yang ada bendera besar. Cum. Oh kan, steam. Mana ada? Ini bongok lah nama tu. Dua cinta tu betul. Tapi masalahnya cinta dengan siapa, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Pedofile lah dengan budak kan. Tengok budak kecil kan, kita tengok budak comel, kita main-main dengan dia, okey lah. Tapi kita tengok dengan nafsu syahwat. Pasal geng-geng LGBT pun diorang tak setuju dengan pedofile. Tapi kat sini dia pergi okey pula dengan jantan-jantan. Kenapa? Sayang kawan kita kan. Memang kita disuruh kalau kita sayang seseorang, Nabi kata, cakap per orang tu, uhibbuka fillah. Ini uhibbuka fillah, aku sayang kau kerana Allah Ta'ala. Patut orang yang dengar tu patut kata, ahabbakallah fima ahabtani fi. Semoga Allah Ta'ala cinta engkau dengan kerana apa kau cinta aku padanya. Mana benda tu ada words yang patut kita cakap. Tapi orang Melayu kita, kau cakap ni, kau biar benar, kau gila cakap cinta aku, kau pahal. Cakap sayang pun kita tak suka kan. Kau gay ke? Baik, ya. Tapi liberal dia ada satu macam style dia kan. Itu pandangan awak. Kami berpandangan. Jadi setiap orang berhak menyuarakan pandangan. Itu saja dia tadi. Dan benda tadi akan timbul pada masalah orang yang cinta tengok anak dengan nafsu syahwat. Aci tak? Simple je soalan tadi. Kalau awak boleh ada kebebasan untuk cinta lelaki-lelaki kan, then apa pasal orang tak boleh cinta anak dengan seksual? Tapi dia orang dia mainkan pula Ustaz. Dia kata apa? Awak sekarang ni mainstream berpihak kepada awak, dia kata. Pada satu masa kemudian mungkin, lepas tu dia bawa
mungkin kita tengok dahulu orang tidak setuju dengan satu kes lah dia bawa, tapi sekarang orang dah boleh menerima benda ni. Itu soalan tadi, soalan saya sama je. Habis kalau orang terima boleh kahwin dengan anak perempuan sendiri, macam mana? Boleh. Anak kita besar kan, dia pun kita kahwin anak kita perempuan kita sendiri. Boleh tak boleh? Simple je. Kita tak setuju, jadi kita akan rot pandangan. Bukan. Dia dekat sini masalah cinta tadi. Yang betul halal ini laki dengan perempuan. Yang bukan ada hubungan mahram. Bolehlah kahwin. Adapun dengan yang ada hubungan mahram, adik-adik perempuan kita, mak kita, makcik kita, nenek kita. Kita sayang, tapi sayang dengan bentuk yang lain. Betul, dalam Islam kalau kita perhatikan balik, macam pendedahan aurat untuk wanita, dedah aurat kan, kecantikan dia boleh terlihat. Memang sebut dalam ayat 31 surah An-Nur tu, sebut wala yubdina zinatahunna illa, jangan mereka tunjukkan perhiasan mereka kecuali li bu'ulatihinna, kepada suami mereka, au abaihinna, atau bapa-bapa, au abaihin, atau bapa-bapa mereka, au abai bu'ulatihin, atau bapa-bapa suami mereka, au abnaihin, atau anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihin, atau anak-anak suami mereka. Maksudnya walaupun sebut macam tu, degree pendedahan aurat tadi tak serupa. Ada benda yang suami awak halal tengok, bapa awak tak halal tengok, anak awak tak halal tengok. Sebab tu benda ni bukan masalah kita punya mindset, ini yang terfitrah Allah jadikan supaya manusia beranak pinak. Untuk function kehidupan, manusia kena beranak pinak. Arti kata lain, maksud dia kena ada orang gantikan kita. Masyarakat barat yang tak terbuka sangat dengan tajuk LGBT ni, diorang hadapi masalah nombor atau angka kelahiran sangat rendah. Lepas tu terpaksa bergantung dengan tenaga luar, datang masuk negara untuk bekerja. Lepas tu nanti diorang ni pula akan take over negara tersebut. Orang cakap apa? Nak marah? Nak marah buat apa? Awak tak cukup anak untuk jaga negara awak sendiri. So orang luar datang buat bangunan, orang luar datang buat binaan, orang luar buat jalan. Awak nak marah kenapa? Sekarang ni Jepun dah hadapi masalah tu, dia boleh terpaksa masuk. Buruh collar biru blue collar punya pekerja dah boleh masuk. Dulu tak boleh. Rakyat dia cukup untuk kerja semua sekali. Sekarang tak cukup. So bila tak cukup, diorang boleh sekarang nak jual rumah kan. Rumah okey, boleh beli rumah, tapi jangan tukar sedikit pun rumah tadi. Rumah lama kan, dia nak kekalkan macam mana asal. Sebab dia nakkan kekal budaya Jepun tadi. Kau dah datang orang Melayu kita buat rumah atap Minangkabau, orang masuk Jepun, ni apa ni? Faham tak? In the end, budaya tu akan habis. Sebab tu orang kata apa? Bangsa itu akan musnah dan sebagainya. Punca asal dia buat macam ni lah. Morality, bila tak ada morality, tak terjaga, dan bangsa tu akan rosak lah. Bila rosak, jumlah rakyat tak ada, awak siapa nak take over negara awak? Buat LRT, MRT, LTA, SPPA, benda tak ada buat macam-macam kan? Siapa nak pakai? Siapa nak pakai benda-benda tu kalau bukan anak-anak kita? Sebab tu kelahiran tu penting. Kahwin cepat. Faham tak? Lewat kahwin dah tua dapat anak dia, tak larat nak kejar anak. So kahwin merajuk tak datang kelas. Suruh kahwin tak? Bukan orang nampak muka dia pun. Okey. Yang merajuk ni. Dia faham benda realiti. Sebab tu bila saya kata dengan dia, boleh sayang. Tapi sayang Nabi bukan dengan cinta berahi. Sayang mak kita, bapak kita, anak kita, dia ada bentuk cinta yang salah tadi tu. Memang benda tajuk tentang LGBT ni memang masuk mental disorder. Sehingga baru-baru saja dikeluarkan. Dulu dalam WHO masuk dalam mental disorder. Macam orang macam ni, okay, macam eye disorder. Semua orang nampak hijau tu hijau, kawan kita nampak merah. Dia special ke cacat? Cacat lah, simple je. Dia bukan masalah kebebasan berfikir. Sebab once kita letak, crumblekan sama-sama kan, dia jadi halal lah pula. Orang tu dengan budak perempuan, nampak budak kecil pun dia steam. Sebab apa kecacatan LGBT ni makin meningkat? Okey, dia punca sebab kononnya pasal tak nak balik pada agama. Sebab balik pada agama kita ke restrain. Kita boleh ada kecenderungan kelembutan macam banyak orang, Chef Wan lembut-lembut sikit kan. Dulu apa Jaafar On lembut-lembut juga. Tapi diorang tak ada pun pergi kepada arah tersebut. Lembut itu satu benda, cakap tangan-tangan gitu satu benda. Tapi masalah dia tak follow, dia tak ikut naluri tadi, itu masalah asal. Dan makan tak boleh di encourage, tak boleh kita galakkan.
Ya? Ada. Tapi masalahnya saya sebut adalah bentuk tu adalah mesti dielakkan. Maksudnya kita jangan follow. Jangan kata follow your instinct. Ni psikologi barat. Ikut je apa benda awak, naluri awak. Ikut saja perasaan awak. Mana boleh macam tu? Kalau tak nanti orang ni pula suka mencuri. Dia punya rasa nak mencuri. Tak boleh tak mencuri. Nak curi juga. Takkan nak kata aci juga. Yang seorang nak membunuh. Macam mana pula? Macam tu masalah ni tadi. Ia adalah jenayah pada negara sebenarnya. So konsep saya cakap budak India tu, saya kata macam, boleh tak dia sayang mak dia macam tu? Cinta, tapi cinta last. Dia panggil apa? Cinta berahi. Pada mak sendiri, bapa, pada anak perempuan, mak saudara, cucu sebagainya. Mana boleh? Pasal geng-geng LGBT ni diorang pun tak setuju dengan pedofil. Tapi sekarang ni macam mana kau boleh setuju dengan jantan-jantan? Sama je. It's actually bentuk yang tak betul. Bukan di situ tempatnya. Sebab matlamat asal perkahwinan tadi adalah untuk kita berketurunan sebenarnya. Sisi dalam diri kita rasa nak seksual tadi, itu untuk lahir keturunan. Macam makan lah, untuk kita terus hidup. Yang ini untuk terus kita ada keturunan. Kalau kita tak nak makan, tengok makanan, matilah kita. Macam juga tengok lelaki suka, tengok perempuan tak suka, habislah keturunan, tak ada lah. Macam mana nak beranak? Kahwin jantan-jantan, tak mana boleh beranaknya? Faham? Kahwin baik. Suka kahwin. Baik. So faham. Jadi bila apa? Bila Nabi Lut cakap ni kepada dia, banati. Words yang kita nak tadi, banat tadi. Kan? Banat. Jadi kalimah-kalimah tadi, okey, kalimah banati dhammah dia tak zahir. Tapi pada tengok kalimah yang bawah tu. Ketika mana fi banatika, nak malana fi banatika min syai', ya, min haq, kan? Dia kata, bila kaum dia kata fi banatika, nampak? Fi, ada fi. Kalimah banat, tengok apa jadi? Dia bagi kasrah. Kalau kita kata haulai banatuka, mereka tu anak-anak perempuan kau, kita banatuka. Tapi kat sini bila ada fi banatika, dia jadi jar lah, khafat. Tapi ketika banati tak boleh keluar, sepatutnya banatu. Tapi kerana ya saya tu ada, maka dia jadi banati. Ini anak-anak perempuanku. Anak-anak perempuanku. Faham baik. Ya, awak anak perempuan dia. Gelak. Okey, sambung lagi. Fa in kanatil alifu ghaira zaidatin. Saya baca kanatil sebab ta tu mati, alif lam tu mati. Dia tak ada jalan. Dia fa in kanat al alifu tak. Kita baca fa in kanatil alifu ghaira zaidatin. Okey. Alifu ghaira zaidatin. Bi an kanat mawjudatan fil mufradi. Nahu al-qadi wal-qudah wad-da'i wad-du'ah. Okey, jadi yang kalimah alif ta tu, dia bukan ta macam ta perempuan ni. Tak, nampak tak, ta ada simpul. Kalimah qadi, seorang qadi. Qudah, qadi. Ya, da'i, doa, da'i, pendakwa. Okey. Kalau sekiranya dia kata alif tadi bukan tambahan. Sebab alif tu dah ada. Kalimah qadi tu, alif tu, ya tu adalah alif. Dia ikut baris kedudukan dia. Al-qadi, bila jadi sebelum dia kasrah, dia baris situ. Tapi kalau sebelum dia baris atas, dia baris atas, dia jadi alif. Dia huruf yang mat ni, alif waw ya ni, dia akan ikut baris sebelum dia. Untuk kesesuaian, dia boleh tukar. Kalau depan dia, baris depan dia jadi waw. Macam jaa abuka. Lepas tu kita kata
Aku nampak bapa engkau. Ra'aitu abaka. Marartu, aku melintas dengan bi abika. Salam tu ala abika, saya ucap salam pada bapa awak. So jadi abika, abuka, abaka, dia kalimah yang sama, tapi alif tu, yang huruf mat tu dia memang interchangeable. Boleh tukar ikut baris siapa sebelum dia. So jadi alif tu sebenarnya adalah alif asal. Bahkan dalam asal dia macam da'a ya du'u, asalnya waw. Tapi dia kat sini doa. Nampak? Kalau dia kata qada yaqdi, ya, tapi dia jadi alif, nampak tu? Dia ikut baris sebelum dia. Jadi kalau dia kata, kalau sekiranya alif yang ada tadi, alif ta, alif tu bukan tambahan. Tak boleh buang tu. Sebab 3 letter, qaf, dot, alif. Dal, ain, alif. Dia akan tak boleh buang. Macam kalau kita kata muslimah, mim, sim, lam, mim, ta marbutah tu kita buang, mim, sim, lam, mim masih ada lagi, alif ta tambahan. Macam Zainabat, alif ta tambahan, kalimah Zainab masih ada. Kat sini tak, alif tu asal, tak boleh buang. Buang jadi apa? Kudo, mana boleh? Dia memang kalimah tu wujud. Okey, kalau sekiranya dengan apa, alif itu bukan tambahan, dengan bahawa ia wujud pada mufrad. Contoh dia qadi, wal qudah, da'i wa du'a. Lam yakun jam'u muannasi saliman. Lam yakun jam'u muannasin saliman. Lam yakun jam'u muannasin saliman. Okey, tidak jadilah jamak muannas itu salim. Bal huwa hina idzin jam'u taksirin. Bahkan ia ketika itu adalah jamak taksir. Okey. Wa kadzalika. Okey, itu faham Itu faham alif ta, kalau alif tu asal, dia bukan jamak muannas salim, dia jamak taksir. Okey, wa kadzalika law kanat at-ta'u laysat zaidatan. Okey, begitu juga jika ta itu bukan tambahan. Bi an kanat mawjudatan fil mufradi, dengan bahawa ia wujud ketika mufrad. Nahwu, contoh, okey, maitun wa amwatun, wa baitun wa abyatun, wa sautun wa aswatun. Okey, maitun, mayat, satu mayat. Amwat, mayat-mayat. Kan ta tu kan ta asal, singular dah ada, dia bukan ta tambahan. Baitun, rumah. Ini kan, okey, ini kat sini bukan rumah, ni rangkap. Baitun, rangkap syair, satu rangkap syair dipanggil bait. Okey, bait. Satu rangkap tu dipanggil satu bait. Okey. Abyat, bait syair. Kalau baitun, rumah, jamak taksir dia adalah buyut. Buyutun. Bukan buyut. Buyutun. Baitun, baitani, buyutun. Bila kat sini baitun, baitani, abyad, ini baitun dengan maksud bait syair. Kalau dia kata baitun, jamak dia buyut, itu rumah-rumah. Singular sama singular dia sama, mufrad dia sama, iaitu baitun. Cuma nak tahu mana satu ketika jamak. Jamak kita nampak, kalau dia bunyi jamak dia buyut, maka itu adalah rumah-rumah. Mana? Tak ada. Ta maftuhah. Baitun macam baitus salam. Kau tak tulis baitus salam kau dengan bahasa Arab. Nanti buat. Baitus salam, ba, ya, ta, bait. Baitus sakinah, baitul rahmah, bait, ba, ya, ta. Okey, tapi ulang balik
itu masuk rumah yang kita nak. Tapi kalau kata baitun, jamak dia, plural dia adalah abyad, itu bukan bait rumah, itu bait syair. Baitun abyad. Okay, kemudian sautun wa aswat, sautun suara. Sautun suara atau bunyi. Aswat suara-suara. Aswat suara-suara. Okey, kalau dia kata dia punya ta tu bukan tambahan, dengan bahawa ia wujud ketika mufrad. Contoh maitun amwat, baitun abyad, sautun aswat. Kana min jam'it taksir. Walam yakun min jam'il muannatsis salimi. Okey, dia adalah jamak taksir, bukan dari jamak muannas salim. Itu kena faham Itu bentuk dari segi masalah jamak muannas salim tadi. Alif ta tu tambahan. Yang paling elok nak tengok contoh dia dalam surah Ahzab lah. Yang apa Allah Ta'ala sebutkan, innal mu'minina wal mu'minat. Kan? Okey, dalam surah Ahzab 35. Tu dia tambahan. Dia ada lelaki perempuan, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Itu contoh paling banyak lah dalam Quran Karim kita tengok. Tapi kat situ dalam keadaan dia nasab. Innal mu'minina wal mu'minati. Kan? Jadi itu mukminin mukminat, kan, qanitin qanitat, ni khashiin khashiat. Semuanya jamak muannas salim. Itu contoh. Okey, baik. Okey, ada soalan? Ustaz, tanya, sirah muntahal jumuk dan jamak taksir. Yep, saya. Okey, dia berubah daripada bentuk huruf jangan tak? Tak, dia sirah muntahal jumuk ni jamak taksir. Dia jamak yang bentuk dia ada bunyi macam ni, mafa'il atau mafa'il. Mafa'il atau mafa'il. Yang dia jamak taksir juga ada tambahan, kan, macam miftahun, mafatih, kan. Dia ada tambahan, dia ada buang, dia ada tambah huruf, dia ada ubah baris. Okey, dia tak ada buang huruf. Tak ada buang huruf, tak ada, tapi tambah baris, tukar baris, tambah huruf. Itu bentuk yang terakhir. Tapi yang ini nanti kita belajar bila time nanti kita, kan, perasan tak bila saya sebut macam kita kata an aisyata. Saya tak kata aisyati. Saya tak kata aisyati, an aisyata. Kan? Hafsata, an hafsata. Dia akan bunyi ta, dia tak bunyi ti. Kenapa? Itu akan kaitan dengan bentuk yang Tuan Haji tanya. Itu sirah muntahal jumuk. Sirah bentuk jamak yang sehabis tinggi jamak. Nanti kita bincang masa akan datang, insyaAllah, sampai waktu dia. Tapi dia termasuk jamak taksir. Dia termasuk jamak taksir. Cuma dia punya perubahan tu ataupun beza dia ketika khafat. Dia tak boleh pada bawah. Ghairu munsharif, tak boleh pada bawah. Nanti kita akan bincang di sini, insyaAllah. Okey, soalan lain? Tak ada. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Soal sambung lagi pada minggu akan datang. Ya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.